Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada jemaah dirahmati Allah, kita akan meneruskan kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai kepada bahagian yang mana beliau membicarakan tentang jenis-jenis penuntut ilmu. Jadi pada kali yang lepas kita telah membicarakan dua daripada jenis manusia yang menuntut ilmu. Yang pertama sekali adalah manusia yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Yang ini maksudnya satu orang yang belajar ilmu agama dan niatnya adalah kerana Allah. Dia mempelajari hukum ahkam, dia mempelajari tentang ilmu akidah, dia mempelajari tentang ilmu tasawuf, dia mempelajari bacaan Al-Quranul Karim, dia mempelajari tentang salat dan puasa. Dan maksudnya adalah bagaimana dia dapat mengamalkannya supaya ibadahnya menjadi sah, fahaman agamanya fahaman yang betul atas landasan akidah ini yang betul, supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah manusia yang berjaya. Ini adalah golongan yang pertama, yang mana kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara golongan ini. Golongan yang mempelajari agama kerana Allah, beramal kerana Allah, dan kehidupannya pun kerana Allah. Sebab itu maksud hidup kita. Seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini maksud hidup. Maksud hidup manusia adalah seperti mana Nabi Ibrahim AS dia mengatakan, sesungguhnya solatku, ibadatku, kehidupanku, kematianku bagi Allah. Yakni kita hidup kerana Allah, kita mati kerana Allah, dan kepada Allah kita dikembalikan. Dan Allah akan menghisab tiap-tiap daripada kita. Tiap-tiap amalan yang kita melakukan akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti. Jadi manusia berjaya adalah manusia yang faham akan maksud dan dia beramal supaya dia dapat menyelamatkan dirinya dan ahli keluarganya dan masyarakatnya daripada azab Allah. Itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai mereka-mereka yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana kita nak jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka? Dengan kita beriman dan kita beramal dengan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kita menjadikan Nabi kita SAW sebagai panutan kita. Ia akan membawa kepada kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Maka ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah dia mempelajari ilmu agama kerana dunia, bukan kerana Allah. Jadi maksud dia adalah dunia. Dia hidup untuk mendapatkan dunia, dan pemikirannya hanya fikir pasal dunia saja. Bagaimana nak beli rumah, bagaimana nak beli kereta, tahun ini kereta begini, tahun depan begini dan sebagainya. Dia tidak ingat kepada Allah SWT. Tetapi masalahnya dia menggunakan agama untuk mendapatkan dunia. Ini lagi satu masalah. Masalah di atas masalah. Sebab masalah ini yang pertama, dia tidak menjadikan Allah maksud hidup. Apabila manusia tidak menjadikan Allah sebagai maksud hidupnya, maka dia rugi. Ini adalah kerugian yang pertama. Dan ini adalah kerugian yang besar. Dia bukan kerugian yang kecil. Kalau satu orang dia gagal dalam bisnes, ini kerugian yang kecil. Sebab kerugian di dunia ini dia adalah kerugian yang kecil kalau nak bandingkan kerugian di akhirat. Jadi manusia kalau hidup, dia tidak faham apa maksud hidupnya.
dan dia menjadikan dunia sebagai maksud hidup, maka dia rugi serugi-ruginya. Itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Yani bahkan kebanyakan manusia Allah mengatakan memilih dunia. Kebanyakan dari manusia hati mereka terhadap dunia. Apa sebabnya? Sebab kurang iman. Apabila manusia tidak ada iman, dia tidak beriman kepada Allah, dia akan menjadikan dunia maksud hidupnya. Sebab dia mengatakan nanti mati dah habis dah. Selagi mana kita hidup ini masanya untuk kita kejarkan dunia. Kalau tak kita rugi. Sebab nanti kita dah mati dimakan ular, dah tak ada lagi cerita. Jadi mereka menjadikan dunia maksud hidup. Manakala orang yang beriman kepada Allah juga yakni terjebak dalam masalah ini kalau imannya lemah. Sebab dia tak faham. Dia lihat orang semua kejar dunia dan sebagainya dan iman lemah. Jadi bila iman lemah, syaitan pun was-was padanya. Nanti kau rugi nanti begini dan begini. Kalau kau tak buat begini dan begini. Kalau boleh agama yang ni jangan banyak sangat. Agama sampingan sudah. Solat 5 waktu dah cukup. Ada sebagian orang fahaman begitu ya. Solat 5 waktu dah cukup. Dia fahamannya yang ni agama ni solat 5 waktu saja. Ada orang yang ni dia menyangkakan agama ini kita solat 5 waktu, setahun sekali pergi haji, tiap-tiap tahun keluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, sudah cukup. Dah tak payah buat jadi yang selebih. Yang ini salah faham. Agama yang ini bukan hanya 5 perkara. 5 perkara ini adalah perkara yang paling penting, tapi bukan maksudnya ke semua agama dalam 5 perkara. Nabi SAW bila sebut tentang rukun iman dan rukun Islam, ia menerangkan kepada kita apakah perkara yang paling penting dalam agama. Tetapi bukan maksudnya dia adalah keseluruhan dari agama. Jadi sebagai seorang Muslim, seperti mana saya mengatakan, apa yang penting adalah kita menjadikan kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Ini yang Nabi Ibrahim AS mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita hidup kerana Allah. Bagaimana kita nak menjalankan kehidupan kita seperti mana diperintahkan oleh Allah. Jadi kehidupan ini termasuk semua aspek kehidupan. Sama ada kita di tempat kerja, ataupun kita di rumah, ataupun kita di sekolah, ataupun di masjid, ataupun di kompleks dan sebagainya. Jadi ada kait-mengait jadi dengan agama. Tetapi manusia yang rugi adalah manusia yang menjadikan selain Allah sebagai maksud hidup. Maka dia terjebak dalam kerugian yang besar. Masalah ini yang kedua adalah dia menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan maksud ini. Jadi agama Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan apa? Agama Allah yang dipermainkan. Ini masalah yang besar. Jadi masalah ini di atas masalah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah ini. Sebab Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia mengatakan ditakuti orang ini mati dalam su'ul khatimah. Cuba bayangkan. Ini yang dimengatakan bagi golongan yang kedua. Akan tetapi golongan yang kedua ni dia faham masalah. Dia tahu perbuatannya salah. Kalau dia tahu perbuatannya salah, ada kemungkinan dia bertaubat. Ada kemungkinan dia bertaubat. Sebab beza kita mengatakan satu orang dia tahu dia melakukan maksiat dan satu orang yang dia tak tahu yang dia sedang melakukan maksiat. Mana lebih dahsyat? Yani ada orang yang dia melakukan maksiat tapi dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah dan dia menyesal, dalam hatinya berat, tapi dia buat maksiat. Tapi dalam hatinya dia mengatakan satu hari aku nak taubat. Satu hari aku nak taubat. Kita mengatakan kepada dia, kenapa awak buat maksiat? Sebab apa nak buat, saya tak tahan. Tak boleh tahan. Saya cuba tapi tak boleh. Saya terjebak di dalam maksiat. Tapi saya ada niat nak taubat. Ini juga kita lihat ramai jemaah, ramai yang ni kawan-kawan kita dan sebagainya yang ni seperti ini. Yang ni dia ada niat nak kembali kepada Allah. Dia tak solat, dia tak puasa, dia tak melakukan semua. Tapi bila kita berbual dengan dia mengatakan aku tahu aku salah. Mudah-mudahan dia mengatakan, mudah-mudahan nanti insya-Allah bila dah umur 50 tahun ataupun nanti dah 60 tahun, insya-Allah ini aku akan taubat nasuha. Dan akan duduk di masjid. Bila dah pencen nanti.
orang seperti ini kita mengatakan sekurang-kurangnya dia ada niat nak taubat. Dia tahu dia salah. InsyaAllah Allah akan berikan hidayah. Tapi masalahnya kita tak tahu bila maut datang. Ada orang dia untung, Allah kasih dia umur yang panjang, jadi dia sempat taubat. Alhamdulillah. Ya, ini taubatan nasuha. Dia dah umur lanjut, kesalahan dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa. Betul ke tidak? Kalau dia betul-betul benar taubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosanya. Tapi apa yang kita takut adalah datangnya ajal, manusia tak sempat taubat. Ini bahaya. Ada golongan pula, dia melakukan maksiat tapi dia tak tahu yang dia melakukan maksiat. Ini lagi satu masalah. Dia melakukan maksiat, dia menyangkakan dia melakukan kebaikan pula. Boleh jadi ke tak boleh jadi? Boleh jadi. Ini golongan yang golongan yang ketiga. Imam Ghazali ini dia mengatakan ada orang yang ni dia belajar ilmu agama. Tetapi bila dia belajar ilmu agama, maksudnya adalah dunia, bukan Allah. Maksudnya adalah dunia. Bagaimana dia nak menggunakan ilmu agamanya sebagai investment supaya dia mendapatkan harta manusia. Tapi masalahnya lagi, ini masalah. Yang masalah yang kedua adalah dia menyangkakan ini adalah perkara yang baik. Dia menyangkakan dia sedang melakukan khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah perkara yang sangat bahaya. Sebab dia melakukan maksiat tetapi dia menyangkakan dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi dia makin jauh daripada Allah, tapi dia menyangkakan dia makin dekat. Ini adalah golongan yang ketiga. Jadi golongan yang ketiga lebih dahsyat daripada golongan yang kedua. Kenapa? Sebab golongan yang kedua dia melakukan maksiat tapi dia tahu dia melakukan maksiat dan dia tahu ni salah. Dan satu hari dia akan kembali kepada Allah. Tapi golongan yang kedua, golongan yang ketiga, dia melakukan maksiat dan dia tidak menyedari yang dia sedang melakukan maksiat, dan dia menyangkakan dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi biasanya yang ketiga ini susah nak taubat. Apa sebabnya? Sebab dia menyangkakan dirinya baik. Apa perlu taubat? Sebab dia menyangkakan dia manusia yang dekat kepada Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan di sini, yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dan ini semua dilakukan bukan kerana Allah, nak dapat pengikut, nak dapat harta benda, nak jadi famous, nak dapat zaman sekarang ini seperti apa, nak ada followers kat Instagram, Facebook dan sebagainya. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala hajat dan untuk mengaun keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini masalah. Dalam dia melakukan maksiat, dia menyangkakan dia ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ini macam mana syaitan menyesatkan manusia. Syaitan yang menyesatkan hatta orang yang beragama boleh disesatkan oleh syaitan dengan waswas seperti ini. Dia menyangkakan yang ini dia dekat kepada Allah, sedangkan yang ini dia jauh daripada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada golongan ini, dan Allah berikan kita hidayah insya-Allah, dan memberikan kepada kita taubatan nasuha. Sebab kadang-kadang kita pun terjebak dalam masalah. Ini bahaya. Ini dia punya apa, kita mengatakan slippage. Dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Slippage. Macam ibarat bila kita jalan ada licin, lantai licin. Jadi kalau kita tak berjaga-jaga, kita pun terjatuh. Tetapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau kita terjatuh, kita nak kena bangun, jangan terjatuh all the way. Sebab manusia ni kita ada kekurangan. Tak semua orang ini perfect. Atau yang ni saya juga ada kekurangan. Kadang-kadang kita terpedaya dengan bisikan syaitan. Sebab yang ni kelemahan kita. Tetapi kita sentiasa perlu ingatkan diri kita, walau macam mana sekalipun kita mesti bangun. Kita tidak boleh jatuh yang ni all the way, yang ni seperti yang ni jatuh dalam black hole. Tapi kita nak kena muhasabah diri. Kita nak kena ingatkan diri kita, maksud kita. Jangan kita terpedaya dengan keadaan kita. Sebab kalau kita
syaitan yang ni? Syaitan yang ni dia menyesatkan kita, dan kita berada dalam kesesatan kalau kita tidak berjaga-jaga. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Yang ini sebab yang ini dia berpakaian ulama. Yang ini orang mensanjungnya, orang pujinya dan sebagainya, ilmu dia luar biasa dan sebagainya, tetapi pada hakikatnya dia jauh daripada Allah. Dia bercakap seperti percakapan para ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haluba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan hilah syaitan, dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah. Kenapa tipis harapan? Sebab dia menyangkakan dia manusia yang istimewa, dekat kepada Allah. Apa yang perlu nak taubat? Ini masalah. Dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah, kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik, padahal ia telah lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, wahai mereka yang beriman, kenapalah kamu mengatakan perkara yang kamu tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan yang para ulama al-amilin al-mukhlasin, memberikan kepada kita ikhlas insya-Allah dalam amal, ikhlas dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pada barakah dalam tiap-tiap yakni kebaikan, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.